196 orang mati, 439 cedera, 39 orang hilang, 9.143 orang ditahan, 211 kenderaan musnah. 13 Mei 1969. Maukah kita menyaksikan pisang berbuah dua kali? Seharum gaharu, semerbak cendana buat peneraju acara, barisan hakim, seterusnya warga maya yang jauh di mata namun dekat di hati. Selamat sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang berjudul Rukun Negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Sebelum kata bersusun hujah, sebelum mada beralun irama, izinkan saya mendefinisikan tajuk pidato saya. Rukun negara meliputi dua bahagian. Bahagian yang pertama menggariskan 5 objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, manakala bahagian kedua pula menggariskan 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kamus Dewan edisi keempat mentakrifkan prinsip sebagai asas atau dasar. Perpaduan bermaksud penggabungan, bergabung menjadi satu. Kejayaan pula kemenangan. Hasil kestabilan ialah kemantapan, manakala rakyat ialah seluruh penduduk sesebuah negara. Secara konseptualnya, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat bermaksud rukun negara ialah ideologi kebangsaan sebagai asas penggabungan demi mencapai keberhasilan dan kemantapan warga negara Malaysia yang majmuk. Sidang pendengar yang dikasihi, meniti wacana nirmala saya yang pertama, kegemilangan politik. Laporan Indeks Keamanan Global GPI 2022 menunjukkan bahawa Malaysia berada di tangga ke-18 negara paling aman di dunia. Persoalannya, apakah resepi Malaysia aman dan sentosa? 21 Ogos 2021, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, sementara beliau menerima sokongan majoriti iaitu 114 daripada 220 ahli Dewan Rakyat. Lantas, sehari selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Langkah itu tepat pada waktunya untuk mengukuhkan lagi perpaduan dan keharmonian kaum sekaligus membawa negara keluar daripada penularan pandemik COVID-19, seterusnya menghadapi cabaran pasca COVID-19. Natijanya, Malaysia memperoleh 66.5 mata dalam Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei Asia yang tertinggi bagi negara ASEAN dan tangga ke-13 daripada 122 negara atau wilayah. Kejayaan ini membuktikan bahawa rakyat menyambut baik konsep keluarga Malaysia, lantas menyokong penuh kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Tegasnya, rakyat menjunjung prinsip kesetiaan kepada raja dan negara demi pembangunan semula negara dan kesejahteraan rakyat. Warga maya pasca merdeka. Menyusul wacana nirmala saya yang kedua, kemakmuran ekonomi. Mari kita mengintai dari tirai sejarah.
Sebelum 1969, amalan ekonomi bebas diberi keutamaan lantas membawa kepada ketidakseimbangan sosioekonomi dan jurang perbezaan antara kaum di negara kita. Oleh itu, Majlis Gerakan Negara Mageran ditubuhkan pada 16 Mei 1969 untuk mengembalikan keamanan dan menegakkan semula undang-undang negara dan memupuk suasana harmoni dalam kalangan rakyat. Perkara 153 Perlembagaan Malaysia memberikan Yang di-Pertuan Agong tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Impaknya, rakyat tidak boleh mempertikaikan kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Seterusnya, dasar ekonomi baru dijalankan untuk menyusun semula masyarakat bagi mengurangkan, seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi selain membasmi kemiskinan. Kek kemakmuran dapat dirasai, dapat dinikmati secara bersama. Bak kata pepatah, hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Tuntasnya, rakyat menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan yang menekankan penerimaan pematuhan terhadap perlembagaan negara demi sosioekonomi rakyat. Warga negara yang menghibah meniti wacana nirmala saya yang ketiga, iaitu keharmonian sosial. Malaysia kaya dengan masyarakat yang berbilang kaum, bahasa dan agama. Rakyat mencapai satu titik persamaan hasil pemuafakatan rukun negara. Bak kata pepatah, bulan air kerana pembetul, bulan manusia kerana muafakat. Kepercayaan kepada Tuhan menjadi pegangan rakyat Malaysia. Selaras perkara 11 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa biarpun Islam itu agama rasmi persekutuan, namun penganut agama lain bebas untuk mengamalkan anutan agama masing-masing. Sesungguhnya agama mementingkan perdamaian, keharmonian dan hormat menghormati. Burung centayu terbang ke lembah, dari darat hinggap di batu. Bahasa Melayu jalinan hibah, ikatan erat rakyat bersatu. Perkara 152 Bahasa Kebangsaan dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu. Impaknya, bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa perpaduan yang menyatupadukan kira-kira 32.7 juta rakyat Malaysia. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Konklusinya, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dan keluhuran perlembagaan berjaya mewujudkan keharmonian demi kejayaan dan kestabilan masyarakat Malaysia yang merdeka ini. Sidang pendengar yang dikasihi, meniti wacana nirmala saya yang keempat, iaitu keselamatan terjaga. Statistik jenayah Malaysia 2021 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan kes jenayah di seluruh negara menurun 21.4% pada tahun lalu. Penurunan ini disebabkan oleh pematuhan rakyat atas sekatan aktiviti sosial dan rentas sempadan berikutan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 2021. Selain itu, pihak berkuasa menguatkuasakan undang-undang dengan ketat di samping kesedaran masyarakat dalam mempertingkatkan perlindungan dan ancaman jenayah. Konklusinya, prinsip kedaulatan undang-undang merupakan asas perpaduan demi mewujudkan keselamatan yang menjamin kejayaan dan kestabilan rakyat. Sidang pendengar yang budiman, wacana nirmala saya yang kelima, budaya muhibah. Nilai nasional yang melengkapkan aspirasi dan prinsip rukun negara ialah muhibah, iaitu M. Memupuk minda, U. Utuh perpaduan dalam kepelbagaian, H. Hidup rajin bekerja, I. Integrity, B. Berbudi pekerti, A. Akur sikap sombong dan malu yang menentukan maruah kita, dan H. Hargai kemanusiaan.
Impaknya, kesopanan dan kesusilaan yang diterapkan dalam nilai nasional Muhibah ini menjadi asas pemumpukan budaya yang menentukan kejayaan dan kestabilan rakyat. Hadirin yang dihormati warga negara Malaysia yang setia, kesimpulannya, rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat saya terjemahkan melalui 5 wacana nirmala. Pertama, kegemilangan politik. Yang kedua, kemakmuran ekonomi. Ketiga, keharmonian sosial. Keempat, keselamatan terjaga. Dan yang kelima, budaya Muhibah. Oleh itu, saya menyeru segenap lapisan keluarga Malaysia agar menjunjung tinggi rukun negara pada setiap masa demi memperkasakan perpaduan bangsa Malaysia. Nescaya, perpaduan yang jitu mampu melonjakkan lagi kejayaan dan kestabilan rakyat. Akhir kata, keluarga Malaysia teguh bersama